Okey, jadi pada hari ini kita akan sambung bab 6 iaitu nisbah dan graf fungsi trigonometri. Okey, kalau ikutkan yang KBSM untuk topik ini dia keluar dalam kertas satu saja. Tetapi untuk KSSM ni cikgu tak berani nak cakap. Berkemungkinan boleh kertas satu dan kertas dua. Okey, sebab yang KSSM ni dia lebih kepada soalan-soalan kebat, okey, soalan-soalan kefahaman. Jadi tak mustahil lah topik ni boleh keluar. Tapi sebenarnya kalau awak nak tahu, untuk topik ni dia tak banyak tahu benda yang awak perlu kuasai. Tetapi perlu difahami dengan betul. Kena faham betul-betul lah. So kita tengok sekejap dekat rumusan belakang ni. Sekejap Okey, so kalau kita tengok dekat muka surat 192 ni, yang nak kena belajar tu ataupun yang awak nak kena kuasai ini je. Okey, awak tengok ni. So ini bulatan unit. Okey, dia ada, awak kena tahu sin theta, cos theta, tangent theta. Okey, kemudian sudut rujukan yang sepadan. Okey, dan tanda nilai sin theta, cos theta dan tangent theta. Theta ni maksudnya dia punya sudut lah, nama sudut tersebut. Okey, so dekat topik ni kita nak kena belajar sin, cos dengan tangent. Okey? Okey, dan kemudian kita kena tahu, kita kena kenal, kita kena, kalau boleh kita ingat graf sin X, cos X dan tangent X untuk sudut 0 darjah hingga 360 darjah. Tapi untuk ingatan kita semua, kalau awak jumpa graf tu lain daripada bentuk biasa yang kita belajar, tu tolong semak balik lah. Paslah. Okey, jadi hari ni kita sambung nisbah dan graf fungsi trigonometri. Jadi apa yang kita akan pelajar, yang ni lah tadi cikgu cakap, awak akan mempelajari nilai sin, cos dan tangent bagi sudut theta 0 darjah hingga 360 darjah. Dan kita akan mempelajari graf fungsi sinus, cosinus dan tangent. Okey, jadi apa kegunaan untuk topik ni? Kalau engineer lah, dia gunakan graf fungsi trigonometri dalam pembinaan dewan konsert. Okey, untuk mengukur kekuatan bunyi. Nanti ada cakap, cikgu saya tak nak jadi engineer, kenapa kena belajar benda ni? Sebenarnya apa-apa yang kita belajar, terutama bidang sains matematik ni adalah untuk kita sentiasa memastikan bahawa kita punya otak ni diberi makan. Macam kita kan, kita kena makan selalu supaya lebih sihat. Jadi sama juga dengan otak kita. Okey, macam cikgu pernah cerita dalam kelas, contoh ada baby yang kita letak dia dekat dalam hutan, apa yang akan jadi dengan dia? Macam itulah juga. Jadi tak perlulah nak pertikaikan, cikgu saya tak nak jadi ni, tak nak jadi ni. Okey, yang penting kita kena belajar supaya otak kita tu sentiasa mendapat makanan yang baik. Okey, jadi inilah ahli matematik. Dia merupakan ahli astronomi dan ahli matematik. Dikenali sebagai bapa trigonometri. Dia ni sangat hebat dalam trigonometri. Okey. Ni serba sedikit lah. Jadi ini mana ni? Langkawi. Harap-harap kita cepat COVID habis so kita boleh pergi jalan-jalan sampai Langkawi. Okey, untuk pengetahuan awak, Pulau Langkawi dikenali sebagai Permata Kedah, merupakan satu daripada stesen tolok air pasang surut di Malaysia. Okey, stesen tolok, yes. Ada orang bercakap ke? Okey, siapa? Rubini. Oh, okey. Alright, okey dah. Thank you. Itulah kadang-kadang cikgu dah buat auto admit ni. Okey, tak lagi Okey. Cikgu sambung. Okey, kalau stesen tolok air pasang surut di Malaysia ni, mungkin awak dah belajar geografi lah. Dibina untuk mengumpul data pasang surut di sekitar Pulau Langkawi. Untuk apa? Mengesan ombak tsunami. Kalau awak ingat, tsunami pernah melanda negara kita beberapa tahun yang lepas. Jadi kenapa dia pasang? Supaya dia dapat dia dapat mengenal pasti pasang surut air laut. Jadi dia akan tengok pada graf lah. Dan di graf dia punya data pasang surut tu dimodelkan dengan graf fungsi
trigonometry. Okey, awak nampak matematik ni bukan hanya pada matematik. Pada kehidupan seharian pun ada. Dia gunakan sebab dia boleh nampak graf pasang surut tu. Jadi dia boleh jadikan itu sebagai satu alat untuk memberi amaran kepada penduduk sekiranya berkemungkinan akan berlaku tsunami. Okey? Okey, jadi kita sambung muka surat 174. Ini merupakan nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut theta 0 darjah hingga 360 darjah. Okey, ini kita panggil dia bulatan unit. Okey, berjejari 1 unit dan berpusat di asalan. Asalan macam cikgu cakap sebelum ni, asalan adalah 0, 0. Okey, kemudian ada paksi X dan paksi Y yang membahagikan bulatan unit kepada 4 sukuan sukuan yang sama, iaitu sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3 dan sukuan 4. Okey, awak tengok betul-betul sukuan tu berada di mana. Dia bermula di sini, sukuan 1. Okey, kita bermula dari kosong dia tu daripada sini, daripada kalau cikgu ni sebelah kanan lah. Okey, dia bulatan tu dia melawan arah jam. Okey? Jadi sukuan 1, kemudian sini sukuan 2. Ini kena faham baru boleh jawab soalan topik ni. Kemudian sukuan 3 dan sukuan 4. Okey, jadi dia punya jejari tengok ni, satu unit Ini 1, ini pun 1, dia negatif 1 sebab dia berada di sebelah kiri dan dia negatif 1 sebab dia berada di sebelah bawah. Okey, setakat ni bulatan unit ni boleh faham? Ini baru basic je. Untuk bulatan sahaja. Okey, boleh kita baru berkenalan dengan bulatan saja. Alright. Okey. Jadi diberi P ialah satu titik yang bergerak di sepanjang lilitan bulatan unit dan theta ialah sudut yang dibentuk oleh jejari bulatan unit. Okey, OP. Dari paksi X yang positif mengikut arah lawan jam. Lawan jam didapati bahawa titik P, okey ni titik P ni bergerak ni sekejap. Okey ni titik P. Tukar pula warna tu. Okey, titik P ni bergerak. Didapati bahawa jika titik P berada dalam sukuan 1, titik P berada sukuan 1, so nilai dia akan berada di antara 0 hingga 90 darjah. Sukuan yang pertama ni, sukuan yang pertama daripada 0 sampai 90 je. Okey, kemudian sukuan yang kedua dia akan berada sampai 90 sampai 180. Okey, sudut dia dekat situ je. Okey, dan kalau dia berada sukuan ketiga, dia hanya berada 180 darjah hingga 270 ke bawah. Okey, ke bawah Okey, dan seterusnya sukuan keempat 270 hingga 360 darjah. Okey, yang ni kena faham. Kena faham, kena ingat. Sebab soalan-soalan lepas ni dia akan merujuk kepada bulatan unit ini. Jangan salah, dia bergerak dalam lawan arah jam. Okey, sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Ingat macam tu Jadi seterusnya, apa yang kita nak sambung belajar? Apakah perkaitan fungsi sinus, kosinus dan tangen bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan yang sepadan? Okey, jadi kita nak buat apa? Menentukan konjektor tentang nilai sinus, okey, sinus, kosinus dan tangen sudut dalam sukuan 2, 3, 4 dengan sudut yang sepadan. Okey, so kita tengok contoh. Okey. Okey. Jadi dekat sini soalan dia contoh 1 tentukan sukuan okey dan sudut rujukan sepadan bagi setiap sudut berikut. Okey, sekarang ni 138. Okey, sudut 138 dia berada di sini. Okey, dekat sini. Sekejap. Apa tak bergerak Baik. Okey. 138 darjah berada dalam sukuan kedua. Kita ingat cikgu cakap kita bermula daripada paksi X. Okey, paksi X tu okey, dia macam ni. Sudut dia macam tu. Okey, jadi dekat sini ini adalah sukuan kedua.
Okey, ini sukuan kedua Okey, jadi apakah sudut yang sepadan dengan dia? 180 darjah tolak dengan 138 darjah. Kenapa 180 darjah? Sebab macam ni. Okey? Kita ambil daripada sini. Jadi kita dapat 42 darjah. Ini sudut yang sepadan. Okey. Kemudian, okey kita sambung. Okey, setakat ni okey tak? Ada masalah? Sudut yang sepadan. Sepadan maksudnya yang sama lah. Okey? Boleh. Dia 138 darjah. Okey, daripada sini kan. Jadi bila kita lukis, dia akan berada pada sukuan kedua. Macam tu. Okey, sukuan kedua. Lepas tu sudut yang sepadan dia adalah yang alfa ni. Ini sudut yang sepadan dia. Ini sudut sepadan. Okey, boleh tak setakat ni? Ada soalan? Jangan keliru dia nanti ada yang lain tu tapi dia berfokus daripada kosong sini. Okey, bagus. Yang lain okey. Okey, thank you yang respon. Okey. Alright. Soalan B, 239 darjah. So 239 darjah sama juga kita kira daripada kosong. So sekarang dia berada pada sukuan ke-3 tetapi sudut yang sepadan dia dekat sini. Sekarang ni awak kena tengok dia menjadikan paksi X tu adalah sebagai rujukan dia. Okey? Dia kena ambil dekat sini. Awak jangan ambil sudut yang dekat sini. Jangan ambil sudut dekat sini tetapi ada juga soalan dia akan bagi sudut tu di sini. Yang cikgu tandakan ni. Sekejap. Cikgu padam dulu lah. Okey, ada kemungkinan dia boleh bagi awak sudut dekat sini. Dia bagi sudut kat sini, lepas tu dia tanya sudut sepadan. Jadi awak kena ingat sudut yang sepadan dia akan berada di dekat dengan paksi X. Bukan yang pada paksi Y. Okey, jadi dekat sini 239 darjah, kita tolakkan 180 darjah. Kenapa? Sebab ni 180 darjah. Okey, kita cuma nak cari yang kecil ni, yang alfa dekat sini. Okey, jadi kita dapat 59 darjah dan dia berada pada sukuan ke-3. Okey. Untuk soalan C, 312 darjah. So 312 darjah dia berada di sini. Dekat sini. Tetapi sudut yang sepadan adalah di sini. Jadi berapa kita nak tolak? 360 darjah. So kita dapat nilai alfa itu adalah 48 darjah dan 48 darjah itu berada dalam sukuan ke-4. Okey, kalau soalan ni keluar dalam objektif sebenarnya tak ada masalah. Tetapi dia boleh jadi confuse lah. Sukuan ke berapa, macam mungkin yang ni tadi awak tolak dengan 360. Okey, takut nanti ada orang pergi tolak dengan 180 ke, 90 ke, okey? Setakat ni ada soalan? Boleh tak? Untuk sudut-sudut yang sepadan. Mesti lawan arah jam. Mesti lawan arah jam. Tadi kat atas cikgu dah explain kan? Okey. Dia mesti, kita tengok balik yang dekat atas ni. Mana tadi? Jauh pergi pula. Betul lah. Yang mula-mula sekali. Sebab tu cikgu kata yang ni kena faham. Bulatan ni kita kena faham. Okey, bulatan unit dia panggil. Dia bermula daripada sini. Sukuan 1. Ini sukuan 2. Okey, sukuan 3. Sukuan 4. Awak tengok dia punya sukuan tu pun dia dah melawan arah jam. Jadi apa-apa dia akan bermula dari sini. Nampak? Ada arrow kat situ. So sampai sini. Mesti lawan arah jam. Okey, boleh? Okey, terus contoh 2 dia kata nyatakan hubungan fungsi trigonometri yang berikut dengan sudut rujukan yang sepadan. Okey, sekarang hubungan fungsi sin 167 darjah. Okey, sin terletak sudut 160 darjah, 167 darjah berada dalam sukuan kedua. Okey, sukuan kedua. Okey, jadi sin theta 180 darjah tolak dengan theta dia adalah 167 darjah. Jadi dia akan dapat sin 13 darjah. Bermaksud dekat sini sin 160 darjah bersamaan dengan sin 13 darjah. Okey, boleh. Sekarang dia dah melibatkan ada sin dekat sini. Sinus kat sini. Okey, boleh Okey,
ada benda yang macam oh okey, dekat atas ni. Dekat atas ni cikgu lupa nak explain. Okey, sebelum tu okey, sebab tu mobilasi. Sekejap. Ada benda yang awak kena tahu. Yang ni kena tahulah. Okey, muka surat 175. Yang ni tadi. Okey, sudut rujukan sepadan sentiasa kurang daripada 90 darjah. Okey, untuk sudut sukuan 2, 3 dan 4 mempunyai sudut rujukan yang sepadan alfa. Sudut dalam sukuan 1 itu sendiri merupakan sudut rujukan alfa sama dengan theta. Ni sebenarnya tadi yang contoh 1 kita dah buat. Okey, di mana kalau sudut tu dekat sini alfa sama dengan theta kalau sukuan yang pertama. Kalau sukuan yang kedua 180 tolak dengan theta. Yang ni tadi kita dah buat. Okey, untuk sukuan ketiga pula theta tolak 180 sebab kita nak cari yang ni. Tapi yang ni secara logiknya awak boleh nampak lah. Dan untuk sukuan yang keempat 360 darjah tolak dengan theta. Ini yang contoh 2 tadi. Contoh 1. Okey, muka surat 175. Tapi kalau kita tengok sebenarnya kalau awak faham tadi cikgu kata dia lawan arah jam, awak dah boleh jawab. Tetapi yang ini, okey, yang ni kena explain. Muka surat 176 buat catatan sikit kalau awak tak faham. Okey, ini merupakan dia macam dia punya formula lah. Alright, sekarang ni awak tengok kalau sukuan 1 semua positif. Apa maksud semua positif? Nilai sin, nilai cos, nilai tangent akan bernilai positif. Okey? Kalau sukuan kedua hanya sin theta saja positif. Nilai cos dengan nilai tangent akan bernilai negatif. Sementara sukuan ketiga, okey, kalau ni semua tau, ni semua. Okey, yang ni sin saja. Okey, yang ni yang positif tangent saja, T. Okey, tetapi yang untuk sukuan keempat yang positif hanyalah cos saja. Sebab tu kalau cikgu buat formula dia SSTK. SSTK. Semua sin saja, tangent saja, cos saja yang positif. Sekarang nilai positif. Okey, boleh tak? Yang ni kena ingat. Yang ni memang kena ingat. Okey? Sebab kalau awak nak refer balik dia jadi masalah. Awak kena ingat. Awak cuma ingat macam ni je. Okey, untuk sukuan pertama semua positif nilai dia. Untuk sukuan kedua hanya sin saja positif. Cos dengan tangent akan negatif. Untuk sukuan ketiga tangent saja positif. Sin dengan cos negatif. Dan untuk sukuan keempat cos saja yang positif. Sin dengan tangent adalah negatif. Agak-agak boleh ingat tak? SSTK. Boleh? Senang kan? Buat catatan sikit. Awak rujuk, awak conteng sikit lah dekat buku tulis awak. Buku tulis ke buku teks tu tapi pakai pensel, jangan pakai pen. Okey, cara nak ingat. SSTK. Semua positif. Sukuan kedua, sin saja positif. Sukuan ketiga, tangent saja. Sukuan keempat, cos saja. Okey? Jadi, untuk sukuan kedua ni, kalau sin theta sama dengan sin alpha, okey, maksudnya alpha dengan theta ni maksudnya dia punya nilai lah, nilai dia tadi kan. Okey, jadi apa yang dia kena buat, dia tolak je dengan theta ni. So nilai sin dia agak positif. Okey, yang ni kalau cos negatif yang akan sama. Ini negatif tangent yang akan sama. Okey. Maksudnya nilai yang sepadan kalau sin, kalau untuk sukuan, sekarang cikgu cerita sukuan kedua nilai yang sepadan kalau sin positif, kalau cos adalah negatif, kalau tangent adalah negatif. Okey, boleh tak setakat ni? Belum masuk contoh lagi. Okey, boleh. Good, Tiffany. Thank you. Okey, thank you, Vanessa. Alright. Okey. So kalau boleh baru kita boleh pergi contoh kedua. Okey, contoh kedua tadi soalan A ni tak ada masalah. Okey, kita tengok soalan B. 258 sukuan ketiga. Okey, sukuan 258 kat sini. Cikgu tersilap pula. 270 bawah ni. Okey, sini. Okey, ni 258. So ini adalah sukuan ketiga. Okey, jadi nak dapat sudut dia,
awak kena 258 dekat sini, okey. 258 awak kena tolak dengan 180 darjah. Tetapi disebabkan soalan dia adalah kos, okey. Jadi dekat sukuan ketiga tadi nilai kos adalah negatif. Sebab tu dia letak macam ni. Yang sudut ni betul awak kira 258 tolak dengan 180. Tetapi dekat sini mesti negatif cos 78 darjah barulah dia sepadan ataupun sama. Okey, kalau awak tak percaya siapa ada kalkulator, awak tekan sekarang kalkulator cos 258. Ya, cos 258. Okey, awak akan dapat negatif 0.2079. Okey, awak tekan negatif cos 78. Awak dapat nilai sama tak? Siapa ada kalkulator cuba tekan. Awak tekan ini. Tekan kalkulator cos 258. Okey, dah tuliskan nilai dia. Lepas tu awak tekan ni negatif cos 78 darjah. Dapat berapa? Dapat tak nilai dia? Sama. Dapat tak? Ke kalkulator pun tak ada. Matematik ni kena ada lah. Kertas, pen, kalkulator masa cikgu mengajar. Dapat tak? Sama tak? Ke dalam kelas tunggu je orang lain ambil kalkulator. Dapat. Okey, Zanian dah dapat. Yang lain pun patut cuba. Itu yang dimaksudkan dia sepadan. Okey? Rujukan sepadan. Maksudnya nilai sudut dia tu sama. Tetapi macam syarat cikgu cakap tadilah. Awak kena tahu kalau sukuan pertama semua positif, sukuan kedua sin saja, sukuan ketiga cos saja, sukuan keempat tangent saja. SSTK. Cikgu nak ni hari ni terus ingat SSTK tu Okey, seterusnya kita pergi tangent 349 darjah. Okey, tangent 349 darjah. Yang pertama macam mana nak buat cikgu tunjuk tadi. Awak lukis bulatan. Okey, lukis bulatan. Cincai je ni. 349 darjah kita berada dekat sini. Tak payah nak ambil protektor, tak payah. 349 darjah berada di sini. Jadi nak dapatkan nilai ni, okey, kita kena tolak dengan 360 darjah. Tetapi yang kita tahu tadi cikgu kata sini T, K. Okey, jadi dekat sini yang positif adalah cos kan. Tetapi bila nak nilai tangent, sebab tu dia letak tangent dia negatif. Okey, jadi bila awak tolakkan nilai ni, awak akan dapat negatif tangent 11 darjah. Okey, setakat ni boleh tak? Mesti kena faham. Jangan tak faham. Boleh? Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, jadi hari ni cikgu akan stop dekat sini. Walaupun sikit tetapi cikgu nak awak faham betul-betul dan boleh buat contoh 3 ni cikgu hold dulu sebab dia lebih banyak formula. Yang ni terpaksalah cikgu suruh semua. Okey? Boleh? Yang ni macam buat contoh yang macam cikgu tunjuk je kat atas tadi. Okey, katakan tangent 246, awak conteng je sikit dekat buku awak tu. 246 dekat sini. Okey, 246 dekat sini. So sini awak ingat S T. Okey, sini tangent dia positif. Jadi tangent 46 180 246 tolak dengan 180. Yang ni. So dia akan jadi positif tangent juga. Sebab tangent dia positif kan. So positif tangent 246 tolak dengan lambat sikit tulis. 246 tolak dengan 180. Kenapa 200? Apa je tulis ni? Okey, 246 tolak dengan 180. Okey, awak akan dapat jawapan dia. Macam tu je jalan kerja dia. Okey, dapatkan berapa sudut sepadan dia. Boleh? Yang ni tentukan sudut rujukan. Awak tunjukkan dia. Awak cuma tulis dia punya. Sekejap. Ni tengok contoh satu tadi.
Awak cuma tuliskan dia punya kedudukan. Ni pun kena conteng sikit lah. Okay, dia nak sudut rujukan kan? Awak buat macam contoh satu ni. Awak conteng je sikit macam ni. Okay, lepas tu tulis ni. Nampak je banyak tapi sebenarnya itu dia punya jalan kerja mudah je. Conteng sikit je tepi dekat awak punya tu. Okay, boleh? Ini contoh 4 pula. Okay. So, soalan 1 dan 2 hari ni. Siapkan. Yang mana belum siap yang semalam boleh hantar dekat cikgu. Okay, boleh? Ada masalah tak? Okay, bagus. Walaupun sikit kita belajar tapi cikgu nak make sure awak boleh faham. Sebab kalau dia keluar dalam topik, kalau dalam kertas satu saja, itu adalah satu bonus untuk awak. Tak payah nak fikir banyak-banyak. Okay, dia dah settle kat situ. Okay, boleh? Sebab ini antara soalan favourite dekat dalam kertas satu lah. Kalau kertas satu, kertas dua cikgu tak janji. Sebab KSSM kita pun tak sure kan soalan apa yang keluar. Tapi kalau ada keluar dalam kertas dua pun, awak tunjuk je step yang cikgu ajar tu. Okay, boleh? So, kalau boleh kita dah habis hari ni. Okay, bagus. Tolong siapkan terus ada masa. Kelas cikgu sampai 9.15. Jangan lepas ni tarik selimut pula. Okay, Zanyang, bye-bye. Dia dah tak sabar nak jawab. Okay, terus buat sampai 9.15. Dah siap? Okay, dah. Tengok cungkit dia dah left. Dia masuk lambat, dia left cepat. Okay, bye. Jumpa lagi. Tak sabar dia nak sambung tidur. Okay, sama-sama. Okay, bye-bye. Okay, sama-sama. Thank you, Tasbini, Liting, Tiffany, Ko, Ann. Okay, Zizin. Okay, bye-bye. Bye-bye semua, Ihan, Jia. Okay, sama-sama. Okay, bye-bye.